Hai, nama saya Nur Ashikin. Jadi saya akan terangkan mengenai vitamin D. Apa itu vitamin D? Jadi vitamin D ni merupakan sejenis vitamin larut lemak yang terdiri daripada vitamin D2 dan juga vitamin D3. Jadi vitamin D2 boleh dijumpai dalam tumbuh-tumbuhan seperti kulit dan juga turut terkandung dalam yeast. Jadi vitamin D3 boleh terhasil sendiri apabila kulit kita terdedah dengan sinaran UV dalam cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber vitamin yang percuma dan paling mudah diperolehi. Selain itu, vitamin D juga turut boleh diperolehi dalam makanan seperti cendawan, kuning telur, ikan salmon dan juga boleh didapati dalam bijirin. Jadi kita dah tahu apa itu vitamin D. Sekarang saya akan kongsikan pula kepentingan vitamin D dalam tubuh badan manusia. Salah satunya adalah menguatkan tulang. Jadi vitamin D bersama-sama kalsium berperanan dalam pembentukan dan penjagaan tulang dan gigi yang sihat. Jadi pengambilan vitamin D akan meningkatkan penyerapan kalsium dalam usus yang seterusnya akan menyumbang kepada pembentukan tulang yang kuat. Jadi kepentingan yang kedua adalah vitamin D membantu untuk menyokong sistem imun. Jadi kajian mendapati vitamin D sangat berperanan dan membantu untuk meningkatkan sistem imun sekaligus berupaya untuk mengatasi keradangan. Jadi ciri-ciri khusus yang terkandung dalam vitamin D boleh membantu sel imun dalam badan untuk mengikat patogen yang boleh menyebabkan penyakit dalam membantu menjaga keseimbangan antara radang yang baik dan juga radang yang berbahaya dalam tubuh badan kita. Dan yang terakhir sekali adalah satu penyelidikan telah menunjukkan bahawa vitamin D mungkin memainkan peranan penting dalam mengawal mood dan mengurangkan risiko kemurungan. Jadi suplemen yang terkandung vitamin D ini dilihat mampu untuk membantu mereka yang mengalami kemurungan dan mengatasi emosi negatif. Di kajian juga turut mendapati bahawa tahap vitamin D yang rendah sebagai faktor risiko untuk masalah anxiety dan juga kemurungan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai dan Assalamualaikum. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada kita mendapat vitamin D yang mencukupi ataupun tidak? Jadi sebenarnya badan kita menunjukkan beberapa jenis simptom untuk menyatakan bahawa badan kita memerlukan vitamin D dan ia tidak mendapat vitamin D yang mencukupi. Satu peringatan yang saya ingin selitkan ialah simptom ini adalah berbeza mengikut individu dan simptom juga berdasarkan tahap keterukan kekurangan vitamin D dalam seorang individu tersebut. Jadi, sekiranya anda berasa tidak selesa ataupun tidak sihat, adalah lebih afdal untuk anda berjumpa dengan doktor. Terdapat 5 simptom yang saya akan kongsikan dengan anda pada hari ini dan anda boleh menggunakan tanda-tanda berikut untuk mengenal pasti keadaan kesihatan anda. Jadi simptom yang pertama ialah mudah letih dan juga sentiasa pucat. Simptom kekurangan vitamin D yang kedua ialah gangguan emosi. Vitamin D sebenarnya bertanggungjawab untuk produksi hormon serotonin. Hormon serotonin ini pula bertanggungjawab untuk mengawal emosi bahagia. Sekiranya anda kekurangan pengambilan vitamin D, anda juga akan kekurangan hormon serotonin. Serotonin akan menyebabkan kita untuk lebih mudah tertekan, marah dan juga sedih. Dan kekurangan vitamin D dalam tempoh masa yang panjang boleh menyebabkan individu mengalami depresi. Simptom kekurangan vitamin D yang ketiga ialah keguguran rambut. Rambut ini ialah mahkota individu tanpa mengira jantina, tak kira lelaki ataupun wanita. Semuanya pentingkan rambut kerana rambut ini adalah satu aset yang berharga. Jadi vitamin D ini penting sebab vitamin inilah berfungsi untuk mengelakkan keguguran rambut dan juga ia berfungsi dan bertanggungjawab untuk pertumbuhan rambut kita yang sihat. Jadi sekiranya anda perasan rambut anda gugur dalam kuantiti yang banyak, lebih daripada normal, saya sarankan untuk berjumpa dengan doktor. Kita akan beralih kepada simptom kekurangan vitamin D yang lebih serius, iaitu simptom yang keempat ialah penyembuhan luka yang lambat. Sebagai individu dewasa, kita memerlukan vitamin D yang mencukupi kerana vitamin D ini bertanggungjawab untuk pertumbuhan kulit baru. Terutamanya sekali ia penting apabila kita luka. Vitamin D akan menyebabkan luka untuk lambat sembuh. Ini akan meningkatkan risiko jangkitan kuman yang berbahaya. Simptom yang kelima iaitu simptom yang terakhir sekali ialah kekurangan vitamin D boleh menyebabkan sakit tulang dan juga sakit otot. Vitamin D akan mengganggu tahap kesihatan tulang kerana vitamin D ini sebenarnya diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang.
Oleh itu, apabila kita tidak mendapat vitamin D yang mencukupi, otot akan menjadi lemah dan juga kejang. Selain daripada itu, jisim otot dan juga tahap pemulihan akan berkurang dan menjadi lambat sekiranya anda tercedera. Sekian, itu saja daripada saya. Perkongsian ilmu ini akan disambung dengan tajuk kesan kekurangan vitamin D. Alah, vitamin D je kot. Vitamin D ni macam tak penting je. Semua tahu tak, kalau kita kekurangan vitamin D, kita akan mendapat kesan buruk terhadap kesihatan kita. Mungkin vitamin D ini dianggap sampingan, namun kita dapat lihat kemudaratan yang akan berlaku sekiranya badan kita tidak menerima vitamin D yang secukupnya. Nak tahu apa kesannya? Jom ikuti video ini. Assalamualaikum. Hai semua, saya Nur Najwa, pelajar dietetik tahun 2. Anda merupakan seorang penjaga kepada golongan pesakit atau warga emas. Jadi sebagai seorang penjaga, anda perlulah mempunyai tubuh badan yang sihat, kuat dan cergas. Dalam konteks ini, sekiranya anda mengalami kekurangan dalam vitamin D, anda akan diserang dengan satu penyakit tulang yang popular dengan namanya, iaitu osteomalacia. Apa itu osteomalacia? Jadi, osteomalacia ini terjadi disebabkan gangguan penurunan vitamin D atau kalsium. Oleh itu, tulang akan menjadi lembut dan mudah patah. Antara struktur tulang yang mudah patah apabila seseorang itu mengalami osteomalacia ini ialah struktur tulang rusuk, tulang tangan dan tulang kaki. Dan bukan itu je, osteomalacia ini turut mengakibatkan berlakunya abnormal pada proses pembinaan tulang. Selain itu, kesan yang kedua ialah penjaga akan mudah diserang penyakit hipertensi sekiranya kekurangan vitamin sinar matahari ini. Vitamin D telah dikaitkan dengan peraturan sistem renin-angiotensin-aldosteron dan kawalan glikemik. Tambahan lagi, kekurangan vitamin D akan mengganggu pengaliran darah yang stabil sehingga akan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Akhir sekali, kesannya ialah penjaga yang tidak mendapatkan vitamin D yang secukupnya akan menimbulkan penyakit diabetes tahap 2. Berdasarkan kajian daripada Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, kadar vitamin D yang lebih rendah dikaitkan dengan penurunan insulin. Oleh itu, jika seseorang itu mengalami kekurangan vitamin D dalam jangka masa yang panjang, jadi dia akan mengakibatkan gula dalam darah meningkat. Maka, rintangan insulin akan mudah berlaku. Jadi semua dah tahu kan? Tunggu apa lagi? Jom berusaha untuk tingkatkan lagi kadar pengambilan vitamin D dalam kehidupan kita melalui diet harian dan juga pendedahan terhadap cahaya matahari pada waktu yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan berkongsikan serba sedikit tentang resepi yang kaya dengan vitamin D. Contoh yang pertama ialah smoothie citrus berry dengan yogurt. Menu ini merupakan hidangan buah-buahan yang sejuk yang digemari oleh semua peringkat umur untuk mencegah masalah kekurangan vitamin D atau osteoporosis. Resepi ini menggabungkan buah-buahan segar dengan yogurt dan juga jus oren. Antara sumber utama vitamin D ialah apabila kita menambahkan sendiri susu tepung yang kaya dengan vitamin D ke dalamnya dengan beberapa bahan yang lain. Kita tahu tidak semua individu gemar untuk minum susu, oleh itu, penambahan susu ke dalam air campuran buah-buahan ini mampu merangsang mereka yang tidak gemar susu untuk cuba minum. Seterusnya adalah resepi salmon panggang dengan tomato, bayam dan caper. Salmon adalah sumber semula jadi vitamin D, menjadikannya pilihan terbaik untuk dimasukkan ke dalam diet untuk mencegah penyakit osteoporosis atau penyakit berkaitan dengan masalah kekurangan vitamin D. Antara cara-cara untuk menyediakan hidangan ini, seperti anda dapat lihat, pertama kita perlu panggang salmon sehingga masak, kemudian kita tumiskan bahan-bahan yang diperlukan, iaitu seperti bawang merah, bawang putih dan seterusnya. Kita masukkan tomato, bayam dan caper. Kita hidangkan salmon dan letakkan adunan tomato ke atas salmon, perahkan irisan lemon dan hidangan tersebut siap disediakan. Yang terakhir ialah resepi cendawan berisi keju dan lada. Cendawan ini adalah sumber protein yang kaya dengan selenium dan juga vitamin D dan merupakan sumber vitamin B yang baik termasuklah foliat dan niacin yang semuanya memang penting untuk kesuburan dan kesihatan umum. Sebagai contoh, cendawan putih mengandungi sejumlah besar vitamin D yang dapat menyokong sistem imun, kesuburan dan kesihatan tulang. Oleh itu, resepi berasaskan cendawan ini antara cara pemakanan terbaik untuk meningkatkan tahap vitamin D dalam kalangan penjaga. Antara cara-cara hidangan ni kita dapat lihat kat sini bahawa
Kesemua bahan-bahan yang hendak dimasukkan ke dalam cendawan kita dapat gaulkan sekali, dan kemudian campuran tersebut kita masukkan ke dalam cendawan dan biarkan sedikit gumpalan di atas cendawan, dan kemudian kita bakar cendawan tu sehingga keju dia memulai keperangan dan siap dihidangkan.